Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna ta'allum ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbih وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع الدرجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih dipanjangkan usia, diberikan segala macam nikmat, dikekalkan oleh Allah Ta'ala, dan kita gunakannya semuanya untuk kebaikan dunia kita, akhirat kita. Dan yang penting kita dalam perjalanan mencari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan redha baginda Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita terus pengajian dalam kitab Al-Adabul Mufrad, karangan Al-Imam Abu Abdullah Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, Muhammad bin Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Lebih kita kenali dengan Imam Bukhari, digelar pangkat kedudukan dalam hadisnya sebagai Amirul Mukminin. Selalu kita dengar Amirul Mukminin pemerintah ajalah, khalifah. Memang dalam ulama-ulama hadis ada tingkatan-tingkatan dia orang. Ada ulama yang di tingkatan al-hafiz. Kita Melayu kita guna hafiz untuk hafal Quran. Ya. Tapi kebanyakan dunia Islam menggunakan hafiz untuk hafal ratusan ribu, ada 100,000 ke atas dengan sanadnya sekali. 100,000 hadis. Dan lebih pada tu 300,000 ke atas itu disebut sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Itu imam, salah seorangnya Imam Bukhari. Jadi pada zaman dia, dialah yang ketuanya, yang paling tingginya penguasaan ilmu hadis. Dan kita masuk dalam tajuk bab at-tatawul fil bunyan, muka surat 120. Itu yang saya tanda macam itu. Bab pada menyatakan saling berlumba meninggikan bangunan. Masya Allah. Jadi kita bersyukur juga kerana Allah mungkin dorong semua dah selesai kot puasa sunat 6 kan. Ada yang belum selesai, masih meneruskan. Tapi walau bagaimanapun, tahniah pada yang dah habis, tahniah juga pada yang belum habis, dan insya-Allah dalam usaha untuk menghabiskan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu sunnah yang sangat utama. Walaupun kita nampak benda kecil 6 hari je kan. Tetapi memang bukan senang nak laksanakan, nak habiskan 6, cabarannya macam. Baru nak puasa, orang assalamualaikum mai rumah. Baru nak puasa je kan, orang ajak jom. Itu dia cabarannya. Masya Allah. Jadi kita dalam semangat Syawal pun masih terus pengajiannya. Tahniah pada semualah yang hadir dalam majlis ilmu. Mudahan ini tanda istiqamah. Kerana orang yang istiqamah dengan satu amal, walaupun apa halangan dia tetap buat. Jadi hebatnya orang istiqamah ni, pahalanya akan berterus berjalan. Walaupun ada masa dia tak dapat buat. Kan? Terputus dia perbuatan ni, amalannya, tapi pahalanya tak terputus, jalan terus sebab istiqamah. Kita tengok tajuk ni disebutkan hadis marfu'. Kita sebut baliklah
Kadang-kadang guru kita ni, Ustaz Mahathir Haji Jul, dia melabelkan ni hadis marfu', ni hadis mauquf. Kontra dia lawan marfu', mauquf. Marfu' ni kalau terjemah Melayunya diangkat. Diangkat. Mauquf diterjemah Melayunya terhenti. Terberhenti. Kan? Apa maksud diangkat tu? Maksudnya hadis tu angkat sampai Rasulullah. Sanadnya tak terputus. Daripada orang ni sampai pada sahabat Nabi, sampai pada Rasulullah. Rasulullah yang bercakap. Maksudnya hadis tu daripada mulut Nabi, daripada perbuatan Nabi. Kan? Okey, apa beza dengan mauquf yang kita sebut terhenti tadi ni? Terhenti maksudnya terhenti, stop dekat sahabatnya. Bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya sebut hadis, sedangkan bukan perkataan Nabi. Ada sebab. Walaupun dia perkataan sahabat, tapi perkataan dia tu selari dengan hadis yang lain. Hadis Nabi yang lain, yang Nabi sebut. Selari, sama. Cuma ayat lain. Tapi poin dia tu sama. Jadi bila dah selari macam tu, digelar juga sebagai hadis, tapi kena sebut mauquf. Hadis marfu' tak sebut hadis marfu', perkataan marfu' pun tak apa, ni hadis Nabi, cukup. Tapi kalau hadis mauquf, tak boleh sebut ni hadis. Satu word tu bukan hadis, salah, berdosa. Kita kena sebut hadis mauquf. Oh, ini hadis mauquf. Baru orang tahu, oh bukan ayat Nabi ni. Kan? Kalau kita nak cerita ni hadis, kalau mauquf, kalau yang kataan sahabat kena sebut perkataan mauquf, hadis mauquf. Kalau tak sebut, kita salah, berdosa. Bila kita sebut hadis ni, tapi bukan perkataan Nabi, kita berdosa. Mau, M-A-U lah, mim waw, qaf waw fa, mauqufun. Kalau kita tak sebut hadis, tak apalah. Ini perkataan sahabat, memang tak apalah, layaklah. Kita tak sebut perkataan hadis. Okey, itu ringkasannya lah apa yang telah kita ni. Tu kita tengok sanadnya, haddatsana Ismail. Maksud Imam Bukhari ni kata, aku dapat cerita hadis ni daripada Ismail. Ismail kata dia ambil hadis ni daripada Ibnu Abi Zayyad, Zannad, Abi Zannad. Abi Zannad ambil daripada bapaknya, Abihi. Tu sanad tu, sanad. Ambil daripada kau ni, sanad. Dulu orang hafal hadis, dia kena hafal semua nama tu. Kalau salah nama, salah hadis. Walaupun hadis betul, ayat betul, tapi salah nama. Kita ambil daripada haji, daripada hajah. Tapi silap kita sebut kot tu pula. Kontra, salah hadis. Boleh jadi hadis tu hadis dhaif, ataupun hadis tu hadis palsu terus, rosak, palsu. Pasal silap sebut nama orang ni. Tapi kita, zaman kita sekarang, taklah diwajibkan hafal nama-nama tu. Kalau hafal juga, satu advantage lah. Sebab benda zaman kita, zaman telah ditulis, dah ada dah nama tu. Boleh rujuk dalam kitab tu, rujuk dalam kitab Bukhari. Bila sebut kitab Bukhari, semua yakinlah Sahih Bukhari, bukan kitab ni. Dalam kitab ni, walaupun karangan Imam Bukhari, tapi banyak juga hadis yang bukan semata-mata hadis tingkatan sahih. Ada yang hasan ni bawah sikit. Ada yang dhaif. Dan bila sebut hadis dhaif, jangan kita, hadis dhaif tak payah pakai. Banyak, saya tengok satu video orang sebar-sebar dalam grup lah. Tengok. Dia komplain tentang hadis yang salawat 80 kali selepas asar hari Jumaat. Hadis tu tingkatannya hasan, memang bukan hadis sahih. Selalu kita sebut dalam bab hadis, banyak orang salah faham. Bila sebut hadis ni bukan hadis sahih, dia tolak terus. Salah. Dalam hadis tak sahih, mungkin bawah sikit hasan. Dia tak sahih tapi hasan. Boleh terima tak? Boleh guna hujah? Boleh. Nak guna hujah, nak buat dia dalil sebagainya, boleh. Kena terima, tak boleh tolak. Kalau tolak, kita tolak hadis Nabi, berdosa kita. Kalau tak sahih, tak hasan, bawah sikit, dhaif.
Kalau hadis dhaif pun tak boleh tolak. Tak boleh kata, tak boleh pakai hadis dhaif ni. Berdosa kita tolak hadis Nabi. Hadis dhaif mesti terima juga. Tapi boleh guna di tempat had tertentu. Dia ada hadnya. Hadis dhaif tak boleh guna untuk hujah bab akidah. Tak boleh guna bab hukum hakam halal haram sembahyang, puasa, zakat, haji. Dia boleh guna untuk fadail a'mal, galakkan amalan. Itu boleh. Sembahyang macam ni dapat sekian pahala, salawat macam ni dapat sekian pahala, yang ni dapat pahala sekian. Itu fadail a'mal, kelebihan amalan. Termasuk hadis siapa salawat 80 kali lepas asar hari Jumaat, Allah ampun dosa 80 tahun. Hadis itu apa? Hadis hasan. Dia pertikaikan, bukan hasan dhaif. Okey, kalau hadis dhaif pun tak boleh tolak. Dia fadail amal. Bukan nak suruh hukum. Hukum tetap sunnah dah salawat Nabi. Dia fadail. Dapat ganjaran sekian, ganjaran sekian. Maka kita tak boleh pertikaikan. Boleh terima. Jangan tolak hadis dhaif sekalipun. Dalam bab fadail amal. Lain pula. Dia ada sudut pandangan lain. Bab sahih, hasan, dhaif, itu dia sudut apa? Nak nilai benda tu sudut sanad. Saya ambil daripada Tuan Haji. Tuan Haji ni orang alim soleh. Itu Haji ni katalah dia ambil daripada satu orang yang lain. Orang tu orang bertikai. Dia ni cakap bohong punya. Lupa-lupa. Kan? Kita ni bagus dah. Tapi pitang tu menyebabkan hadis yang kita bawa tadi tingkatannya dhaif. Di sudut sanad. Tapi benda tu kalau sampai pada Rasulullah, dia dhaif tapi marfu'. Ada pula yang dhaif tapi mauquf, yang sampai pada sahabat Nabi je, tapi ada orang yang kurang tadi sehingga jadi dhaif. Jadi marfu' mauquf ni di sudut lain, sampai pada Nabi ke tidak? Itu je. Kalau sampai itu perkataan Nabi, marfu'. Ada marfu' yang sahih, ada marfu' yang hasan, ada marfu' yang dhaif. Kan? Kalau bukan perkataan Nabi, sahabat Nabi yang cakap, Abdullah bin Umar, dia pun ada mauquf yang sahih, ada mauquf yang hasan, ada mauquf yang dhaif. Jadi sahih, hasan, dhaif tu dari sudut kesalehan kita ni yang meriwayatkan hadis. Nak nilai tu. Kan, mauquf dan marfu' dari sudut sampai pada Nabi ke tidak? Nabi cakap ke sahabat yang cakap? Itu je. Ini penilaian di sudut lain-lain. Jadi boleh dikatakan dalam kitab ni banyak yang sahih lah dan hasan. Walaupun mauquf, walaupun marfu'. Ini yang kita baca ni hadis marfu', maksudnya ini memang perkataan Nabi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan daripada Rasulullah SAW yang bersabda, tidak akan berlaku kiamat sehinggalah tiba zaman di mana orang saling berlumba-lumba meninggikan bangunan. Hadis sahih. Dia tulis bawah tu nota Sahih Bukhari. Hadis sahih lah dan marfu'. Ini memang perkataan Nabi. Jadi hadis ni sebenarnya dari sudut hadis yang panjang lebar. Hadis disebut hadis Jibril. Hadis Jibril, tajuk panjang hadis tu, orang selalu ceramah dalam hadis Jibril, dalam hadis Jibril. Tajuk tu orang tahu dah. Hadis Jibril ni maksudnya yang Jibril datang ketika Nabi duduk dengan sahabat. Jibril datang dalam rupa manusia. Jibril tanya, apa Islam? Apa iman? Nabi sebut rukun iman, rukun Islam. Bila nak berlaku kiamat? Jibril test tanya Nabi kan. Itu hadis tersebut dinamakan, tajuknya hadis Jibril. Ini nipat satu bahagian daripada hadis Jibril itulah. Tentang bila Jibril tanya bila kiamat, Nabi kata, engkau yang tanya, aku yang kena tanya, dua-dua kita pun tak tahu bila berlaku kiamat. Jadi sahabat rasa, hebatlah orang ni. Sampai Nabi kata dia dulu, engkau yang tanya pun tak tahu, aku pun sama tak tahu. Maksud orang tu lagi hebat kan? Dia orang tu, siapa dia ni, orang ni? Tak tahu pun, tanya macam-macam. Dah Nabi jawab rukun iman 6, rukun Islam 5 tu lengkap dah. Dia pula kata, betul. 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 Dia cikgu ke Nabi yang cikgu? Jadi sahabat ni confused, tapi tak berani nak tanya waktu dia tengah sibuk cakap dengan Nabi. Diam je lah. Tapi tertanya-tanya tu ada.
Sampailah tanya kiamat bila, Nabi kata engkau tak tahu, aku pun tak tahu. Kalau macam tu apa tanda dia? Salah satu tandanya ni Nabi, antaral uratal hufatal uratal ri'a asya'i, engkau akan jumpa satu kumpulan manusia yang miskin. Kasut pun tak ada, miskin. Pengembala kambing je. Dia. Tiba-tiba yatatawaluna fil bunyan. Berlumba-lumba nak bina bangunan. Masuk kayanya cepat, daripada miskin berubah jadi kaya cepat. Lepas itu dah kaya, kira nak bangga dengan bangunan. Aku bangunan lagi hebat, aku bangunan lagi hebat. Patut kekayaan dia guna untuk banyak lagi kemiskinan lain, kau kena bantu, tolonglah. Ya, dia mengutamakan benda yang tak patut diutamakan dengan kekayaan dia. Ya? Salah. Itu tanda kiamat. Banyak orang macam tu. Kan? Jadi melumba-lumba bangunan ni jelas nampak di mana? Di negara Arab kan. Oh, Dubai apa haji? 800 meter Burj Burj Arab tu. Saya pernah pergi tak? Pernah untung yang pernah pergi. Saya tak nak pergi. Kan 800 meter. Di Jeddah nak buat apa? 1 kilometer. Dah buat dah. Tak siap lagi kot. Tak tahulah siap ke tak. 1 kilometer. Bangunan tinggi. Lepas itu Dubai nak buat lagi lebih pada dia. Kuwait nak buat, nak berlumba-lumba ni, yatatawalun dah nampak jelas. Kita Malaysia pun berkurangnya. Oh ni tinggi tu, ni nak naik lagi, nak lumba-lumba. Semua akan rasa bangga dengan buat bangunan tinggi-tinggi. Itu Nabi sebut jelas ada. Nabi kata takkan berlaku kiamat kecuali kau nampak situasi itu. Orang suka bangga dengan bangunan tinggi-tinggi. Lumba-lumba. Jadi kita nampak sekarang ni, tanda kiamat tu dah ada lah salah satunya. Kan? Jadi Mekah tu dia buat bangunan tu apa ni, menara jam tu. Takkan berlaku kiamat kecuali Kaabah dilindungi oleh bayangan sa'ah. Sa'ah ada dua makna. Satu sa'ah makna jam, satu sa'ah makna kiamat. Jadi mungkin ulama dulu terjemah bayang-bayang kiamat. Tak terbayang jam besar lindung Kaabah tu. Kan? Sekarang jelas. Jadi apa Nabi perkataan Nabi sebut tu memang tepat akan berlaku. Mekah penuh dengan lubang-lubang. Tanda kiamat juga. Lubang apa? Terowong. Tebuk bukit kan. Terowong. Arafah penuh dengan pokok. Memang jelas dah. Jelas dah. Jadi hutan dah kan. Jadi kampung kita dah. Masa baru sebelum masa bulan 1 kot kan. Datuk CEO tabung haji dia ambil gambar. Tunjuk kat kami dalam grup, maksudnya grup-grup ustaz-ustaz haji ni. Apa Datuk Syed ni ambil gambar kat kampung pun nak tunjuk kat kita. Kampung kita pun banyak rumput tinggi paha ni. Rumput naik kan, macam kampung kita. Ingat, alah, nak takat ambil gambar kampung nak tunjuk kita. Rupanya di Arafah. Terkejut kita. Kan? Rumput. Yang pokok tu memanglah besar dah. Pokok boleh ikat kemah lah. Besar. Ni rumput ni naik pula. Jadi menghijau, jadi lalang. Mungkin dia kena beli mesin potong rumput pula. Kan? Dulu tak ada mesin potong rumput pun. Bukit menghijau jadi lumut lah. Kan? Itu juga sebagai tanda kiamat. Tidak akan berlaku kiamat sehingga tiba zaman di mana orang saling berlumba-lumba meninggikan bangunan. Itu disebutnya. Dan salah satu dalam hadis Jibril tadi, dua tanda yang Nabi sebut, iaitu pertama orang miskin cepat kaya dan lumba bina bangunan. Yang keduanya anak derhaka, antalidal amatu rabbataha. Ibu melahirkan bos dia sendiri. Anak jadi bos. Mak dia jadi kuli, sampai ketua jadi kuli. Kan? Jadi kita duk, sebab tu kadang-kadang ialah baik juga si nenek-nenek ni kan. Mak-mak nak jaga cucu. Bagus. Alhamdulillah. Cuma kadang-kadang itu jadi punca anak tersilap. Mak ni apalah, ni pamper tak tukar ke? Tak bagi. Dah perintah mak dia. Kan? Mak boleh sabar, tapi itu hukum derhaka.
Jadi seolah memberi peluang untuk kederhakaan tu. Bagi arahan, mak jadi kuli, itulah sebutnya. Bukan salah nak jaga, bagus, alhamdulillah. Tapi anak tu kena diadapkan pula, dijaga, belajar, kena ajar dia adab pula. Kan? Kalau dengan pekerja mungkin dia senang arah kan. Ni mak kena tapi-tapi sikit. Kena tahan sabar. Jangan nak ngarah-ngarah macam tu. Allahu akbar, masya-Allah. Itulah tanda akhirnya dunia kita ni. Sebenarnya hadis yang kedua daripada Hurais bin As-Sa'ib menceritakan, aku telah mendengar Al-Hasan Al-Basri menceritakan, aku pernah masuki rumah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka aku dapat mencapai atap rumah mereka dengan tanganku. Masuk rendah bumbung Nabi, rumah Nabi. Kedudukan kehidupan Nabi SAW macam tu. Bukanlah Nabi hidup dengan kemewahan macam kita zaman kita sekarang lah. Kan? Kaya tak ada halangan. Kita cari dapat harta banyak, dapat gaji besar, dapat pendapatan banyak, silakan. Selagi benda tu halal. Tapi jangan hidup dengan cara yang mewah yang sehingga mengenepikan tanggungjawab orang harta. Seperti orang mewah, dia mungkin akan pandang hina pada orang lain. Tak ada prihatinnya pada orang yang memerlukan. Ini kemewahan yang macam ni yang Nabi larang, Islam larang. Kaya, sahabat-sahabat Nabi kaya-kaya. Bakar, Umar, Osman, Ali, semua tu hebat-hebat belaka. Kan? Tapi kehidupan mereka sederhana. Kan? Sanggup duduk dengan orang miskin, sanggup bantuan sana sini dan sebagainya. Kan? Masya Allah. Ini cabaran bagi zaman kita yang kadang-kadang kita rasa kita tak kaya pun. Kan? Tapi kalau kita kenang, kita berbanding dengan zaman dia orang ni, memang kita ni dah kira kaya dah. Kan? Maka kena adalah saluran-saluran harta kita keluar. Yang masuk pun banyak, yang keluar pun kena pun banyak juga. Sebagai terlepas tanggungjawab kita pada harta benda. Harta yang kita miliki itu ada tanggungjawab dia. Salah satu tanggungjawab dia mesti dikeluarkan untuk orang yang sepatutnya. Orang yang layak, miskin dan sebagainya. Dan juga ke tempat-tempat yang baik. Masya Allah, bulan Ramadan orang berebut. Kan? Kita pun buat buka untuk sumbangan pembinaan tapak, pembinaan madrasah saya tu. Masya Allah, ramai. Alhamdulillah. Orang buat kebajikan. Kan? Tapi kau boleh istiqamah lah juga tu pun. Sebab benda ni pembinaan madrasah nak teruskan. Jangan kata, oh dulu ustaz cakap dah, kami dah bagi dah dulu. Yalah, benda tu bukan nak sekali bagi, stop dekat tu. Tak siap lagi. Jadi, bukalah kepada siapa-siapa yang nak teruskan sumbangan, boleh salurkan kepada pembinaan madrasah kami di Teluk Panima Garang, insya-Allah. Berterusan. Jadi begitulah Nabi SAW, kehidupannya sangat sederhana. Satu ketika Nabi kelaparan. Apa? Itu datang Sayyidina Abu Bakar mengadu, ya Rasulullah aku lapar. Sayyidina Abu Bakar mengadu lapar. Kan? Sayyidina Umar lapar datang. Mereka ni bukan tak ada duit nak masaknya. Tapi mereka nak bersama dengan Nabi SAW. Kan? Jadi maka duduk dengan Nabi, bersama Nabi, Nabi pun rasa kelaparan. Maka Nabi ajak, ketika itu sahabat-sahabatnya ramai. Datang Sayyidina Abu Talha Ansari. Abu Talha tengok Rasulullah cakap, keletihan lah, letih lapar. Dia minta izin pada Nabi, balik dulu. Balik, tanya isterinya ada makanan tak? Adalah roti sikit, nak masak untuk kita 3 beranak. Abu Talha suami dia, anak Ummu Sulaim, Sayyidina Anas bin Malik. Jadi masak, nak buat roti. Abu Talha kata tak apalah, roti tu kita bagi pada Nabi. Kesian tengok Nabi letih sangat, tak ada makan. Jadi suruh Anas lah hantar, ambil kain tudung Ummu Sulaim ni, bungkus-bungkus roti. So Anas sembunyi sikit, jangan bagi nampak kat orang. Nak bagi pada Nabi sahaja. Pergi-pergi, Anas sampai masjid, tengok ramai sahabat. Tak tergamak dia nak keluar roti depan orang lain bagi pada Nabi. Nabi nampak Anas duk cagat berdiri kat belakang tu. Anas, kau datang ni kerana Abu Talha hantar? Suruh datang? Ya betul. Dia suruh hantar makanan? Ya betul. Nabi dah tahu dah. Ya, betul.
Rasul kata balik dulu, balik pada rumah, nanti kami datang. Tiba-tiba Rasul kata, jom ikut aku semua. Panggil semua sekali. Jadi kita tak boleh buat yang tu, berdosa. Orang ajak kita seorang, kita jom ke semua sekali. Tak boleh. Kecuali minta izin tuan rumah lah. Tapi Rasulullah layak. Boleh. Sebab Rasulullah Allah turunkan ayat, apa yang Nabi perintah suruh, tak boleh halang. Jadi semua bangun ikut Nabi. Anas nampak, bangun semua sekali. Dia lari pada Abu Talha beritahu, wahai Abu Talha, Nabi ajak sekawan tadi, ramai. Abu Talha dah menggelabah. Sudah takut malulah. Tetamu datang makanan tak cukup. Benda sikit. Jadi pitanya muslim ada tambah-tambah. Tak ada. Itu je dah korek habis dah. Bahasa kita lah kata, keluar habis dah semua. Itu je yang ada. Dia dah menggelabah. Nabi datang tenangkan dia. Nabi kata, tenang. Mana makanan kau nak bagi tadi? Ni roti ni. Tak apa. Nabi suruh koyak-koyak bagi kecil. Kecil. Jadi timbun besar tu kan. Timbun banyak. Nabi suruh panggil, bawa lah cecah-cecah tu, benda yang ada tu sikit. Kari ke kepala ikan tak tahu lah tu bahasa kita lah. Lepas tu panggil. Suruh panggil dia orang 10 orang masuk makan. 10 orang ya Rasulullah. Tadi roti untuk 3 orang je. Kan? 10 orang panggil. Taat. Sami'na wa ata'na. Panggil 10 orang masuk. Makan. Bayangkan semua lapar belakang tu. Semua lapar. Datang makan macam kita pelahap lah kita. Makan. Selesai. Bangun. Panggil lagi 10. Panggil lagi 10. Gile. Anas duk kira tak kurang dah 80 orang yang masuk makan. Lepas itu barulah Nabi bagi pada Abu Talha dan Anas makan, Nabi pun makan sama-sama. Baki lagi, Anas kata, aku tengok roti tadi tak susut pun. Macam tu juga. Tak susut pun. Dan Nabi suruh, tuan rumah ni pergi bagilah pada orang fakir miskin, jiran-jiran sekeliling. Kami macam tu sekali. Itulah kehidupan Nabi SAW. Ada ketikanya Nabi kenyang. Ada hari yang Nabi tak ada makanan, kecuali yang ada hanya kurma dan air je. Itu je. Ada sahabat yang pergi perang, Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai ketua. Dah makanan sikit, kurma sikit, dia bagi seorang sebiji je. Sehari sebiji. Bagi sehari sebiji. Sehari sebiji, bukan sebiji durian. Kalau sebiji durian boleh kenyang. Sebiji tamar ni. Tamar. Sebiji jari je. Dia orang sahabat-sahabat terkejut. Kau buat macam mana boleh tahan kenyang dengan sebiji tamar? Dia kata, kami bukan makan, tapi kami kulum isap manis-manis dia. Nyap. Waktu keluar balik simpan. Minum air. Sekali lapar pula, waktu keluar nyap, simpan. Sampai malam. Masya Allah. Itulah kehidupan para sahabat Nabi SAW. Bukanlah nak suruh kita hidup macam tu. Kita yang dah ada semua tak payah. Saya kereta nak pergi kat orang. Rumah ni pergi kat orang. Saya nak duduk macam dia orang ni. Duduk tepi jalan. Dalam hutannya. Tak payah. Tak boleh. Apa yang kita ada, kita guna dengan cara yang betul. Kan? Guna cara yang betul. Buat kebajikan cara yang betul. Kalau ada salurannya kepada tempat yang berdosa, itu salah guna. Salah guna nikmat Allah Ta'ala. Begitulah rumah Nabi SAW ni, dia cerita, aku masuk ni, suara tangannya tu dah kena bumbung. Maksudnya rumah sederhana, gambaran kita ni memang miskin lah. Tapi pada zaman tersebut, kebanyakan rumah-rumah orang kaya pun macam tu lah kehidupan dia orang. Sayyidina Abu Bakar pun rumah dia macam tu juga. Sayyidina Ali, Sayyidina Osman dan sebagainya. Walaupun harta banyak, harta dia gunakan untuk agama Allah SWT. Hadis ini daripada Daud bin Qais menceritakan, aku telah melihat bilik-bilik isteri-isteri Nabi SAW. Dia sebut bilik je sebab memang satu bilik. Itulah tempat tidur, itulah tempat makan, itulah dapurnya. Bukannya kita kan ruang dapur lain, bilik lain, tamu lain dan sebagainya. Yang dibina daripada pelepah tamar dinding tu. Yang dibalut daripada sebelah luarnya dengan kain kasar daripada bulu. Bulu kambing kan sembelih kan. Jadi dia punya kulitnya tu kena bulu-bulu, letaklah dinding tu tak hadang panas. Aku mengira lebar rumah dari pintu bilik ke pintu rumah adalah kira-kira 6 atau 7 hasta. 7 hasta je. Sejadah ni kita kata 3 hasta. 3, 6. Lebih kurang 3 line sejadah je. Tu kira lebih tu kan.
3 line sejadah. Itulah bilik tidur, rumah, makan, semua di situ. Daripada pintu tentu, bilik dinding tentu lah. Masya-Allah. Aku menganggarkan keluasan rumah sebelah dalamnya ialah 10 hasta. Kali pi kali mai kan 10 lebih kurang dia kata. Aku mengira bumbungnya pula antara 8 atau 7 hasta atau seperti itulah 7 hasta. Kita ni berapa mungkin 20 kan. Sampai shilling. 7 hasta ni berdiri suar tangan tu dah sampai lah kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih kurang kepala tangan gitu. Aku mengira bumbung pula antara 8 atau 7 hasta atau seperti itu. Mana ada tulis nota kaki ni. Aku mengira bumbung di antara 8 atau 9. Itu hadisnya. Aku juga berdiri di depan pintu bilik Aisyah radhiyallahu anha. Maka aku dapati ia menghadap ke arah barat. Rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, barat nah. Saya pun tak tahu arah barat timur kan. Kita masuk masjid, itulah sebenarnya rumah Nabi SAW, makam Nabi itulah rumah Nabi. Tapi dindingnya sekarang ni dah jadi luas seolah 2 buah rumah di situ. Memang 2 buah rumah pun. Kembar dengan rumah Nabi itu rumah Sayyidina Ali Fatimah. Kan? Dalam satu dinding kan, dinding makam tu kan. Tu dah 2 rumah tu, satu dinding tu. 2 buah rumah. Rasulullah Aisyah yang ada makam Nabi betul-betul tu, itulah rumah Aisyah. Dan kembar seberang sana tu rumah Fatimah. Rumah Fatimah daripada pintu belakang. Kalau kita haji orang lelaki kan, orang lelaki kita bagi salam, katalah kiblat belakang saya ni, kita menghadap dinding tu kan, bagi salam pada Nabi, kita nak keluar ke pintu bakek kan. Sebelum pintu bakek tu sebenarnya ada lorong tepi dah kiri selepas dinding. Kita tak perasan sebab dia dah ngadang kan. Sebenarnya kalau tak nak ngadang tu ada lorong boleh pergi. Pergi tu belakang tu baru jumpa pintu Fatimah. Rumah Fatimah radhiyallahu anha. Warna hijau pintu tu. Sampai sekarang ni ada lagi. Kan. Kalau pembesar-pembesar dunia seperti contoh PM kita pergi ni, dia masuk dari situ lah. Rumah Fatimah tu. Boleh masuk ke situ. Pembesar. Jadi kawasan tersebut kadang-kadang dia buka, kadang tutup. Alhamdulillah pernah duduk iktikaf di situlah pada waktu ketika dia buka dulu. Jadi itulah kehidupan yang sederhana. Di keliling rumah Masjid Nabawi itu banyak rumah-rumah isteri Nabi, semua macam sebilik tepi-tepi tu. Dan memang kecil-kecil je. Sebab tu kita tengok masjid lama-lama dulu pun kecil-kecil. Kecil. Kemampuan dia orang buat macam tu je. Hadis mauquf sebenarnya. Jadi adakah hadis ini melarang kita buat bangunan tinggi? Sebenarnya pada asasnya tak dilarang. Cuma kalaulah melampaui batas itu berdosa. Seperti melampaui batas sehingga menimbulkan sombong, takabur, pandang hina pada orang lain. Ini berdosa. Yang keduanya, kalau kita ialah niat tujuan nak buat rumah bagi cantik ni, apa tujuan? Tujuan bukan nak tunjuk ke orang. Itu kena tolak tepi. Tujuan bukan nak bagi orang tengok aku siapa. Tak payah. Itu semua menimbulkan dosa. Binaan tadi jadi dosa. Tapi kalau tujuannya kita ada kemampuan, kita nak bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala. Kan? Kita ada duit. Nak buatlah bagi rumah cantik. Guna nikmat Allah Ta'ala untuk kebaikan, keselesaan kita, boleh buat ibadah rumah kita. Okey, tujuan yang baik. Jadi niat tu sangat penting dalam nak buat satu benda. Apa tujuan niat tersebut. Dan kalaulah buat tersebut hanya sekadar orang kata mubazir, tak guna pun, dia duduk seorang je, tapi buat tu dia banglo 100 bilik, duduk seorang. Ini mubazir. Itu melibatkan mubazirin. Pada asalnya tak dilarang nak buat bangunan macam mana, niatnya baik, dimanfaatkan dengan cara yang betul. Tak ada masalah. Daripada Abdullah Ar-Rumi yang menceritakan, aku pernah masuk ke dalam rumah Ummu Talqin.
Ummu Talqin. Macam mana hijab Arabnya? Ummu Talqin. Ummi Talqin. Lalu aku berkata kepadanya, alangkah rendahnya bumbung rumahmu ini. Dia pun menjawab, wahai anakku, sungguhnya Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu telah menulis kepada para pegawainya ketika dia jadi khalifah, janganlah kamu semua meninggikan binaan-binaan rumah kamu kerana ia menjadi tanda tibanya hari-hari buruk kamu, hari kiamat. Dikatakan para sahabat tak ada yang buat rumah lebih tinggi daripada rumah Nabi SAW. Kan? Jadi rumah Abu Ayyub Al-Ansari 2 tingkat. Tapi itu rumah sebelum Nabi datang. Dah menyentuh dah. Dan setelah tu tak ada binaan baru yang dibuat lebih tinggi pada rumah Nabi SAW. Kemudian setelah itulah baru berlakunya. Man bana, bab man bana. Wallah alam, mungkin kat tu ya kot, insya-Allah. Hari ini. Nak baca lagi Haji? Cukup kot, sudah setengah lah. Kira itulah. Jadi kesimpulan tadi, taklah salah kita nak buat rumah cantik. Semuanya dengan niat yang baik, manfaatnya baik, mendatangkan manfaat yang baik, dan juga kita menggunakan benda-benda yang halal, jauh daripada perkara yang haram. Dan kita juga bukan sekadar longgok keutamaan tu pada rumah, tapi setelah kita ada hak harta tadi telah tunai pada orang-orang yang sepatutnya, seperti zakat ke, sedekah ke dan sebagainya, dah buat. Tak jadi salah. Ini tidak yang tu tak nak pasal nak kumpul buat rumah hebat. Zakat tak bayar. Sedekah tak laksanakan. Benda fakir miskin, keluarga yang terdekat tak dipedulikan. Ini pembinaan tadi berdosa. Wallahu alam. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fihi. Allahumma barik lana fi hadzal yawm, barik lana fi jam'ina hadha wa barik lana fi qira'atina hadhihi waj'al hujjatan lana la 'alaina waj'al shafi'an lana yawmal qiyamati ya 'aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منكم تقبل يا كريم. Dia Nabi suruh duduk tempat sembahyang sampai matahari naik, sembahyang sunat dapat pahala haji umrah tu, kan? Kata ulama bukan duduk atas jadah yang kita sembahyang tu semata-mata. Mungkin dalam satu tempat, contoh kita sembahyang di masjid, menyentuh imam takkan nak duduk jadah sampai matahari naik. Dia mungkin pergi sana, duduk kat tiang tu pula. Tiang ni masih di tempat sembahyang. Kita lah rumah sembahyang, mungkin pergi dapur, itu buat urusan tu, buat urusan ni, tapi masih dikira tempat tu juga satu. Sambil berzikir lah, sambil berzikir buat benda yang baik. Berzikir masih dapat pahala tu. Sampai waktu sembahyang kita sembahyang. Jangan tidur je. Tidur kira terlepas lah daripada pahala tadi. Tidur lena tu. Bukan tidur letih sakit pinggang berbaring, tak apa. Tidur lena pagi tu, tu terhalang. Ataupun kita keluar pergi tempat lain, tu pahalanya kurang. Sembang benda yang bermanfaat, yang mendatangkan baiklah, kan? Taklah disuruh diam, nak buat apa? Tak mau sembang langsung, tak boleh juga tu. Sembang benda yang baik-baik okeylah. Ni kalau terlibat dengan benda bukan benda yang tak baik, seperti dah cerita hal mengumpat ke apa benda ke, itu terputus juga pahala tadi, mengurangkan pahala tadi. Boleh? Ada. Tu boleh tak terputus lagi lah. Kita ambil wuduk, pergi main balik, tak ada masalah. Itu benda terdesak yang tak boleh kita elak. Itu tetap tak terputus pahala tadi, kan? Itulah. Saya pun baca khutbah tu. Dia baca, saya baca khutbah.
Jumaat ni. Dalam khutbah tu dia kata kalau puasa wajib, qada ke nazar ke tak boleh buka pada hari puasa tu. Dia memang tak, dia kena patut detailkan lagi. Haram tu macam mana yang tak boleh buka kalau tak ada hari nak gantilah. Kita ada Syaban kan. Syaban ada 10 hari. Kita pun nak kena qada 10 hari. Kalau miss satu dah terlepas satu. Yang tu haram kita buka. Tak boleh kita buka puasa. Tapi kalau sekarang Syawal nak qada, orang mai kita buka, boleh, tak masalah. Sebab kita boleh cari hari lain, esoknya. Banyak lagi masa peluang. Aisyah radhiyallahu anha pernah sebut, aku qada Ramadan aku tunda sampai Syaban. Syaban baru dia selesaikan dia punya qada puasa dia. Jadi tak masalah lah nak buka. Yang 10 Syaban ada 10 hari, qada 10 hari, itu haram kita buka puasa. Sebab dah tak ada nak hari yang ganti dah. Selagi ada hari gantilah boleh. Kan? Kalau ada ketika yang perlu kita buka puasa. Ada pun puasa sunat memanglah boleh buka dan sebagainya. Makruh kalau tak ada urusan mendesak. Contoh kita niat puasa tadi, rasa malas nak puasa, buka je lah. Itu makruh, tak ada apa-apa pun. Kan? Tapi kalau ada mendesak, seperti tetamu mai. Tamu tu kata, tuan rumah puasa, saya pun tak nak makan. Macam tu, kita kena buka. Terdesak kena buka. Itu tak makruh hukumnya, sunat. Dia khutbah pendek kan. Jadi tak terkejut jugalah bila dia sebut macam tu. Kalau rasa letih buka kan. Memang ada ayat Quran, la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan puasa kamu. Jangan batalkan sedekah kamu. Jadi dia menghuraikan jangan batalkan amalan kita termasuk puasa. Taklah, bukan macam tu. Kan? Kalau ada perkara yang mendesak, maksudnya kita bukalah puasa. Boleh. Kalau ada hari lain yang boleh ganti. Nazar, kalau nazar tengok nazar dia. Kalau dia nazar nak puasa besok, saya bernazar kalau buat ni esok nak puasa. Esoknya tu tak boleh buka. Kalau buka kena kafarah. Kalau dia kata saya kalau dapat ni saya nak puasa satu hari. Bila tak sebut. Tu tak apa, buka hari ni esok buat. Bila tak sebut kan. Sebut nazar tak? Tak sebut nazar, tak jadi nazar. Jadi azam. Cita-cita. Niat. Tak. Saya bernazar kerana Allah. Sebut nazar tu. Saya bernazar kerana Allah Ta'ala nak buat ni. Nazar kerana Allah. Perkataan nazar. Baru jadi nazar. Kalau saya nak puasa lah esok. Kalau dapat ni, saya esok nak puasa. Itu baru macam azam. Nak buat. Nazar, jadi nazar jugalah. Nazar macam semayang lah. Semayang kerana Allah. Saya aku semayang tak sebut kerana Allah menjadi semayang kan. Nazar macam tu, tapi sebaiknya kita sebut kerana Allah, nak bagi ikhlasnya kerana Allah Ta'ala. Dia tengok dia betul bukan nazar, itu sekadar janji kita, niat, azam, macam janji dengan Allah. Kalau janji sungguh-sungguh, elok kena tunaikan. Taklah berdosa kerana nazar. Dosa dia lain, dosa kerana tak tunai janji dengan Allah. Kan? Kena baik laksanakan kecuali minta maaf lah. Saya tak apa-apa, saya tolong ni saya bantu semua ni. Janji dah dengan dia, dapat tak bantu, dosa dengan dia. Terjanji. Sebab orang tu tentu mengharap, lega Tuan Haji janji macam tu. Tiba-tiba tak tunai pun. Kan? Kita dah mungkin janji, itu masuk ayat munafik tadi, tanda munafik. Tapi kalau sekadar sebut, saya berniatlah nak buat, tapi tak buat pun, itu seolah kita tak berjanji pun dengan dia, tak terlibat dengan mungkir janji dengan dia, tak ada dosa mungkir janji, tapi seolah kita ni tak amanah dengan Allah, tak jujur dengan Allah. Kan? Itu pula, bab tu pula. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.